فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk berada di salat kuliah khas pada pagi ini di bawah tajuk panduan solat ketika darurat yang dianjurkan oleh grup infak Darsa 20. Saya doakan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan para penaja kita, dilembutkan hati mereka, dekatkan mereka dengan Allah, dijadikan mereka sebaik-baik hamba Dia, dimasukkan dalam syurga, dijauhkan daripada sisaan api neraka. Amin. Panduan solat ketika darurat. Yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Solat ini ialah ibadat yang tidak ada excuse untuk meninggalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa. Kalau tak boleh puasa, boleh tak puasa. Boleh qada bila-bila masa. Bila sebut tentang sembahyang, dia tidak ada keizinan untuk kita meninggalkannya. Sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun sembahyang sunat menghormati waktu, sembahyang kena sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang tidak boleh berdiri betul ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Jadi bagi orang yang dalam situasi ini, kewajipan sembahyang tetap ke atas dia, sekalipun pada ketika itu sembahyang menghormati waktu. Di sembahyang menghormati waktu tidak perlu kita mengambil wuduk. Cuma kita sembahyang menghadap ke arah mana yang boleh kita menghadap. Contohnya kapal terbang dia menuju ke tu, jadi menghadaplah ke arah perjalanan, menghadap ke arah destinasi tujuan yang kita nak pergi. Pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang dengan cara isyarat semampu yang boleh kita buat. Cumanya bila sampai di tempat tujuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib mengqadha sembahyang yang telah pun diwajibkan ke atas kita, tetapi tak boleh kita buat seperti biasa. Sampai tempat tujuan wajib qada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berpandukan hadis khudhu anni mastata'tum. Ambilkan daripada aku walaupun semampu yang kamu dapat melakukan. Maka begitulah dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksudkan di sini ialah keadaan genting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam agama kita dia ada satu situasi yang disebut dengan sembahyang
yang dibuat dan diberi kepada kita rukhsah, iaitu keringanan. Contoh, sembahyang jamak dan qasar. Sembahyang jamak dan qasar. Sembahyang qasar itu berlaku bila mana kita menempuh perjalanan 2 marhalah. Kalau cukup 2 marhalah, kita boleh sembahyang qasar dan jamak sekali. Sunat hukum dia. Tapi kalau lebih daripada 2 marhalah, itu kedudukannya ialah afdal sembahyang jamak qasar daripada sembahyang biasa kalau lebih daripada 2 marhalah. Kalau cukup sunat hukum dia. Jadi sembahyang yang kita buat secara qasar, iaitu 4 jadi 2, itu ialah kalau cukup 2 marhalah ataupun lebih daripada 2 marhalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementara jamak, dia tidak semesti cukup 2 marhalah. Sebab dalam mazhab Syafi'i secara khususnya, seperti sembahyang jamak kerana hujan, syaratnya kita sembahyang zuhur, sebelum masuk sembahyang asar hujan masih berterusan, kita boleh sembahyang jamak kerana hujan. Kita pergi masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata tu imam, selagi kalau sembahyang ni pas sembahyang zuhur, hujan duk turun lagi, kita sembahyang jamak asar dan juga zuhur. Jadi sembahyang zuhur, hujan tak habis lagi. Jadi kita ada ilmu ni, niat sajaku nak impun asar ke dalam zuhur kerana Allah Ta'ala. Jadi lepas bagi salam, bangkit takbir, bangkit qamat dan angkat takbir sembahyang asar dalam waktu zuhur. Jadi kalau jamak berarti 4-4, zuhur buat 4, asar pun buat 4. Selagi kita tak perlu main masjid dah, kita dah sembahyang asar dah. Cuma di masjid, secara teknikalnya mungkin ada orang lain main bang, ataupun siapa yang tak main tadi, dia akan sembahyang asar. Kita yang sembahyang dah asar tak perlu lagi sembahyang asar, sebab kita dah buat jamak asar ke dalam waktu zuhur. Di cara nak himpun tu ialah kita niat sewaktu mengangkat takbir, iaitu niat untuk menghimpunkan sajaku sembahyang fardhu zuhur salat Sayyidina Muhammad 4 rakaat dalam keadaan dihimpunkan asar ke dalam zuhur kerana Allah Ta'ala. Ataupun kita niat di mana-mana tempat dalam sembahyang zuhur. Mungkin ketika qiyam boleh, ketika rokok boleh, sujud boleh, sebelum bagi salam boleh. Kalau kita tak niat dalam sembahyang, kita niat sebelum mengangkat takbir sembahyang asar tu. Niatnya saja aku nak impun asar ke dalam zuhur kerana Allah Ta'ala. Jadi selagi kita tak perlu dah untuk nak sembahyang asar, sebab kita dah sembahyang asar dah dalam waktu zuhur. Itu dia panggil rukhsah, keringanan yang Tuhan bagi kepada kita. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita jamak kerana sakit. Sama ada jamak ketika jamak dia buat jamak takdim ataupun jamak takhir. Kita sembahyang asar dalam, kita sembahyang zuhur dalam waktunya, jadi samalah praktikalnya niat tamanan tadi tu. Kemudian kita sembahyang asar dalam waktu zuhur. Jadi sakit ni tak kisah sakit apa pun, demam ke apa, so, bila mana kita sakit, Allah bagi satu keringanan, kita boleh buat jamak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun buat jamak takhir, kita tak mampu nak mayang, nak 2 kali nak ambil wuduk, kita dah sagilah, rasa tak puas sihat lagi, tak mampu lagi, sagi zuhur, lepas waktu zuhur masuk waktu asar, kita buat jamak takhir.
Boleh juga. Yang ketiga, masalah Sayyidina Muhammad, jamak tanpa sebab. Jamak tanpa sebab. Tapi jamak tanpa sebab ni tak boleh buat hari-hari. Tak boleh buat selalu. Dia hanya boleh buat lama-lama sekali. Tapi jamak ini tidak diamalkan oleh ahlul hadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jamak tu tak diamalkan oleh ahlul hadis. Tapi boleh diamalkan oleh kita, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita dalam waktu darurat. Jadi bila mana kita cakap waktu darurat ni, waktu yang kritikal. Contohnya, waktu dikejar musuh. Waktu bila dikejar oleh musuh, jadi kita boleh sembahyang zuhur dalam keadaan berlari lagi, sembahyang asar, sembahyang maghrib, isyak, subuh dalam keadaan berlari-lari. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh sembahyang dalam keadaan berperang, tengah nak menembak tu. Pup. Jadi kita duduk sembahyang. Jadi sembahyang tu sembahyang dalam kemampuan macam mana kita boleh buat. Jadi buat macam mana yang mampu kita buat. Jadi kita tengah duduk sembahyang tu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, macam tu. Lepas tu kena lari pula. Ihdinas siratal mustaqim, lari. Lepas tu rokok. Allah, semua tu dibuat secara ingatan. Nak rokok sungguh tak boleh. Jadi kita dalam waktu rokok tu, subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi, lari lagi, patah balik lagi, tembak lagi. Ini sembahyang dalam keadaan berkecamuk di antara tentera Islam dan tentera musuh. Sembahyang tak boleh tinggal sama sekali. Itu katakan beratnya hak Allah yang bersangkut dengan solat. Tak boleh tinggal sama sekali. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang sakit, selagi mana ingatan dia masih ada, tetap dia kena sembahyang. Ayah saya hari itu waktu mana nak dekat Nabi umur, nak sembahyang, ingat sembahyang. Sembahyang memang dia sangat ingat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab waktu dia stroke, dia tak tinggal sembahyang tahajud. Tetap nak sembahyang tahajud. Kalau nak masuk waktu zuhur, tetap dia suruh mandi awal, dia nak sembahyang sunat duha. Jadi kalau macam itulah punya kehidupan dia, mana mungkin dia lupa sembahyang fardu. Tapi ketika mana di hujung-hujung umur, nak sembahyang tapi tak angkat takbir, tak kata takbir, kena ajak alhamdulillah, alhamdulillah, boleh bersambung. Jadi subhanallah, kalau tak ada orang nak ajak, tak wajib lah. Berhenti sekat tu, Allahu Akbar. Nanti kata apa? Sekat tu ya, cukup lah. Takdir nak buat apa dah. Tapi tetap sakat mana boleh buat, sakat tu kena buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau memungkinkan untuk diambilkan wudu pada dia, jadi kalau dia bagi syarat, dia minta kita kena ambil wudu pada dia. Kalau tak boleh berwuduk dengan istinja. Tunggu Jumaat lanai dulu, waktu mana dia duduk di hospital, cerita ayah saya, cerita anak murid dia, Sayyidina Sayyidina Muhammad, Ustaz Abdullah Kapung Sadiq. Kalau dia pi zarah Tok Guru di hospital, keluar mata Tok Guru. Sebab Tok Guru minta bawa mai tanah dia nak istinja. Itu mana orang bila mana semakin dekat dengan Tuhan, semakin tak mau tinggal Tuhan. Jadi bohonglah orang yang kata dia sampai ke makam hakikat, dia tak perlu sembahyang lah. Bohong sampai ke makam hakikat. Sebab lah dah sampai ke makam hakikat, sembahyanglah yang paling tak mau tinggal sekali. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan sembahyanglah mengikut kemampuan. Jadi waktu sakit itu disebut dengan waktu darurat juga. Demikian juga ketika mana kita berhadapan dengan isu-isu bencana alam. Jadi saya rasa bencana alam ni semakin mendekati kita. Saya rasalah. Sebab ada ayat Quran, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna musrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihi alqaul fadammarnaha tadmira.
Allah kata bila mana kami nak menghancurkan sesuatu negara, negeri, kampung, kami perintahkan amarna musrafiha, mutrafina golongan-golongan elit, golongan bangsawan, golongan duit banyak, golongan pemimpin negara untuk patuh pada kami. Fafasaqu fiha, tapi mereka tak mau ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetap nak buat juga konsert. Ulama-ulama pakatan jangan, mufti-mufti kata jangan, tapi nak buat juga. Fafasaqu fiha fahaqqa alaihi alqaul. Ketika tu layaklah mereka akan mengenal perkataan ketentuan Tuhan, iaitu kehancuran. Fadammarnaha tadmira. Ketika itu kata Allah, kami akan hancurkan negeri negara itu sehancur-hancurnya. Habis. Saya rasa dekatlah. Sebab langgak warisan daripada Rasulullah. Dengan jawapan kata, kuk play pun sokong Palestin. Tunggulah. Mungkin hak cakap aku mati, kita semua hak dengar pun mati, dengan sebab melanggar titah perintah Tuhan. Tuhan yang turun bala, dia bukan kira hak bagi izin, hak tak setuju pun kena. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi sebut wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim di kalangan kamu saja. Ni bila ni? Bila mana tidak ada orang mau tegur lah. Tegur pun tak edit, lepas tak ikut pun. Akhirnya lepas tak mau tegur lah. Ketika tu doa sudah doa tidak akan diangkat lagi. Bila Tuhan murka, apa minta lah jangan turun bala. Tak ada dah, turun juga bala tu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Jadi bila, tunggulah masa dah. Kecuali kalau pemimpin negara dan semua peringkat buat solat taubat perdana. Ya Allah, kami minta ampun padamu, ya Allah, kami silap, kami berdosa. Kecuali insya-Allah Tuhan itu tidak menzalimi hamba dia. Okey, dalam situasi kalau nak main bencana esok ni pekat keluar lah. Malaysia mungkin boleh kena gempa bumi. Malaysia dah duduk dalam lingkaran gunung berapi, lingkaran api Pasifik dan sebagainya. Tunggu bila-bila masa ya. Daripada Baling sampai ke selatan semua ada hot spring. Jadi hak ni kalau dia meletus ni semua aktif sebab dia panas. Kalau kena Allah tu jadilah bencana. Habis Malaysia ni. Jadi hari ni bukan saya yang meletakkan tajuk ni. Tajuk ni diletakkan oleh para muhibbin grup infak. Ini sebagai suatu pedoman yang ada ni. Kalau berjadi apa esok, tetap kita tak meninggalkan sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, orang ni kalau dia sembahyang, dia ingat. Dalam situasi apa dia duduk, dia ingat. Ini waktu sembahyang. Tak ada wuduk pun kena sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak ambil wuduk macam mana? Main dengan bergulung-gulung ayam. Saya selalu bila naik kapal terbang, saya akan lihat dan teringat laut dengan darat Allah sikit lah. Kalau naik sikit habis. Kalau di Kedah ni, daripada Kuala Kedah sampai Langgak tu semua kosong. Dia boleh main sampai sini. Sekalipun kita duduk tempat tinggi sikit, tempat yang agak tinggi, tapi kalau kata Allah, habis. Kecuali duduk atas Gunung Jerai lah pun. Kalau dan pi, siapa nak sempat pi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau belakang-belakang ni, dia ada gunung-gunung, bukit-bukit. Mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah pesanan Rasulullah. Orang yang selamat imannya adalah siapa yang duduk di gunung-gunung dan di bukit-bukit. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia naik esok orang kali, tu bangunan apa? Bangunan Al-Aqsa tu, menara Al-Aqsa tu tempat. Hak tu yang timbul kot. Kalau dia tinggi sangat. Sallallahu alaihi wasallam.
Tentu aku nak beli ikat perahu ke. Kalau jadi satu Malaysia ni, berarti akan putus-putus highway. Jadi Allahumma salli ala sayyidina. Mungkin kalau kita kata kalau hak tak tenggelam, hak duk banjaran, seperti wangsa ke apa, habis, semua habis. Ya subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad. Maka situasi itu tetap kita kena sembahyang. Dalam duk berlari ke bukit nak menyelamatkan diri, Allahu akbar. Ni kita tak sembahyang lagi ni. Tengah duk lari tu sembahyang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau kita mati syahid. Berarti kita tak meninggalkan Tuhan. Itulah pesanan paling penting sekali, sembahyang jangan ditinggalkan. Jadi kalau orang tak biasa sembahyang, dia akan lupa sembahyang. Waktu dia duduk dalam waktu yang tak kritikal pun dia tak sembahyang lah. Macam mana dia akan duduk dalam waktu yang kritikal? Tentulah sembahyang hilang daripada kepala otak dah, minda dah. Jadi kesimpulannya, Saudara Sayyidina Muhammad, sembahyang ketika darurat dia buat dalam bentuk cara yang kita mampu berbuat macam mana. Hanya Allah Maha mengetahui. Sekalipun tak ada wuduk, jadi tetap kita kena sembahyang juga dengan cara yang mampu kita buat. Di zaman yang mendepani kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zaman yang sangat kritikal depan kita ni. Akan ke depan ni kita akan duduk dalam situasi Sayyidina Sayyidina Muhammad, elektrik satu dunia putus. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Jadi situasi yang kita duduk pada ketika itu, makanan tak ada. Allahu akbar. Sampai zaman itu Nabi sebut seorang tu keluar malam, dia keluar kencing. Bila dia kencing, dia rasa macam kencing yang jatuh di atas benda yang besar, benda yang keras. Tengok-tengok, benda tu ialah kulit lembu. Buat balik ke rumah untuk dimakan. Kulit lembu pun orang nak makan, waktu tak ada makanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu waktu-waktu yang mendatang. Allahu akbar. Dekat-dekat kiamat memanglah akan berlaku situasi macam ni. Sebabnya Saudara Sayyidina Muhammad, di akhir-akhir zaman esok, dunia ni akan balik berair semula. Aset-aset dunia ni dia ayam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi manusia hidup, maka Allah keringkan lautan, maka timbullah dataran. Allah cipta di hujung dunia, iaitu kutub utara selatan, membeku, maka air pun jadi sikit, akhirnya orang boleh hidup. Bila dak kiamat ni, kita menyaksikan kajian-kajian saintis di kutub utara, kutub selatan, bongkah-bongkah ais, gunung-gunung ais jadi cair. Jadi akhirnya dia panggil Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi perkiraan lautan, dia panggil apa dia panggil, bacaan laut tu berlaku peningkatan. Dia duk naik. Jadi bacaan tu duk naik, mana ayat makin bertambah. Jadi subhanallah, jadi kita hanya tunggu masa untuk berada dalam ketentuan Allah macam mana. Jadi kalau didengari oleh pemimpin, saya seru untuk mailah para pemimpin, kita kembali pada Allah, kita bertaubat, kita minta ampun, sebab tidak ada manusia yang tidak tergelincir. Kita semua berdosa. Mengakulah diri berdosa dan settle balik dengan Tuhan supaya apa-apa tidak menyenggorat pada rakyat jelata. InsyaAllah. Sekian saja setakat ini pada pagi ini. Terima kasih pada Guru Infak Karsa 20 di atas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tajuk yang diketengahkan, dan kita harap kita semua sentiasa bersedia untuk mati. Jadi mati itu dah ketentuan. Macam mana, itulah kerja Tuhan. Jadi kalau kita dalam keadaan kita balik pada Allah, kita mati balik pada Allah, jadi mati kita mati syahid.
So, di antara orang yang mati syahid ialah orang yang mati tenggelam, orang yang mati terbakar, kemalangan. Jadi itulah mati yang Allah ampunkan dosa kita. Jadi kalau macam mana pun redha je. Tuhan kata kita hidup dalam taat. Kalau kita ditulis oleh Allah mati dalam keadaan sebegitu rupa, kita redha dan kita harap kita mati, kita telah balik pada Allah tanpa dosa, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ngaji ni macam ngaji musim PKP. Ni tempat ni lah.